Bila wakil rakyat boleh dijual beli macam pelacur. Tak ada maruah, tak ada dignity. Boleh ke parti ini, boleh ke parti ini tanpa mengambil mandat rakyat. Umumnya begitulah sifat rakyat. Mereka sukar untuk menerima kerajaan pengkhianat dan ambil pemerintahan secara rompakan. Hadirin yang dihormati sekalian, dalam ucapan kami semalam bersama dengan Setiausaha Keadilan Saifuddin Nasution, Saudara Anthony Loke, live puluhan ribu semalam, dan hari ini di-share sudah 1 juta lebih kurang. Malam ini siaran live kita diganggu. Ketika kawan-kawan sedang berucap tadi, rakan-rakan di Pulau Pinang, Kedah dan Papua Negeri mengatakan kami tak dapat live pada malam ini. Berartinya bahawa pihak pemerintah sekarang barangkali sudah bertindak sesuatu untuk menyekat maklumat kepada rakyat. Live pada malam ini terganggu. Hadirin yang dihormati sekalian, memang jangan tuan-tuan lihat perkara ini perkara mudah. Malaysia memilih sistem demokrasi ala UK, United Kingdom, yaitu pertukaran kerajaan berlaku melalui pilihan raya. Hatta tahun 69 berlaku peristiwa 13 Mei. Di hadapan saya ni banyak yang belum beranak. Kerajaan isytihar darurat. Lepas darurat, diberikan semula pemerintah itu kepada parti yang menang pada waktu itu, iaitu Perikatan. Yang berlaku pertukaran Perdana Menteri, iaitu Tunku Rahman melepaskan jawatan diganti oleh Tun Razak. Kemudian parti Perikatan berusaha mencari parti-parti yang lain untuk bergabung. Kemudian dibuat pilihan raya tahun 74 untuk mereka mengambil mandat rakyat. Apa yang berlaku sekarang? Tak ada pertumpahan darah, tak ada peristiwa huru-hara, tak ada apa-apa kejadian. Tiba-tiba kerajaan bertukar. Yang menang pilihan raya jadi pembangkang, yang kalah jadi pemerintah. Jadi dunia pun terkejut. Apa jadi pada Malaysia? Bagaimana mereka nak menarik pelabur-pelabur asing? Bila wakil rakyat boleh dijual beli macam pelacur. Tak ada maruah, tak ada dignity. Boleh ke parti ini, boleh ke parti ini tanpa mengambil mandat rakyat. Apakah Malaysia mengamalkan politik prostitut? Pelacur pun terkejut sekarang ini. Kami lebih bernilai harga. Wakil rakyat di-trade dalam pasaran terbuka. The highest bidder ambil orang ni. Ni apa ni? Hadirin sekalian, mandat rakyat langsung tidak dihormati. Kita tahu nak menang Pakatan Harapan di Melaka bukan senang. Tuan-tuan menghabiskan tenaga, menghabiskan duit dengan ceramah tengah hujan. Orang Hulu, Uncang, Bubuh Derma pilih Pakatan Harapan. Tiba-tiba dirampas dengan begitu mudah hanya percaturan wakil rakyat. Politik Malaysia sudah jadi di tahap yang cukup teruk sekarang ini. Kalau begitu tak payah pilihan raya dari sekalian. Biarlah mereka pilih orang ni, kau ni masuk belah ni ya, orang ni masuk belah ni ya. Tak payah tubuh parti politik, tak payah pilihan raya, biar kita bertani akan datang atas nama individu. Betul ke tak?
Azmin Ali bertanding sebagai individu, bertanding di Gombak, tak ada parti. Mayuri Yassin bertanding di Pagoh, tak ada parti, dia pergi seorang-seorang. Boleh ke tak? Cubalah. Zuraidah bertanding di Ampang, saya calon saya Zuraidah, saya tak ada parti. Bertandinglah. Tidak menghormati rakyat, tidak menghormati parti yang memilih kita. Saya pun rasa berat. Di umur 65 nak turun semula ke gelanggang seperti ini. Sepatutnya bolehlah sikit-sikit berehat, main dengan cucu. Dah jadi menteri 22 bulan saya akuilah ke sana kemari, pergi seluruh dunia sebab diplomasi pertahanan banyak dibina, terpaksa bina. Sebab kita nak jaga keselamatan terutama sekali Laut Cina Selatan ataupun Melaka Strait, Selat Melaka ini dilintasi lebih kurang 100,000 kapal setahun. Di antara laluan kapal yang paling sibuk dalam dunia sekarang ialah Selat Melaka. Keamanan di sini perlu dipertahankan. Kita selalu kena bincang dengan Indonesia, dengan Singapura, dengan Filipina, dengan Thailand, supaya Selat Melaka ini sentiasa aman. Jangan ada perompak-perompak laut. Sebab ini cukup penting. Kalau berlaku pergolakan di sini, dia boleh menjahanamkan ekonomi bukan setakat Malaysia, bahkan di Asia ini. Sebab itulah kita banyak membuat mesyuarat defense diplomasi ke sana kemari. Memanglah jadi Menteri Pertahanan ini menteri yang penuh dengan protokol. Saya bergerak saja security sekongkong 8. Dulu saya marah bila tengok orang weng, kata siapa ni? Orang duk jam mereka lalu macam ni. Siapa menteri mana ni? Orang duk sebok jam, dia lalu macam tu. Sekarang saya tak tahulah macam mana orang maki saya. Tapi itu adalah protokol sebagai seorang Menteri Pertahanan. Kalau kita pergi ke negara-negara seperti Qatar, Menteri Pertahanan ini cukup tinggi imej dia. Kalau saya turun di airport saja nak bawa tu 3 kereta. Apa ni? Escort tu pula bukan kereta jenis Toyota ni. Porsche 3 biji iring. Perdana Menteri pun tak sampai 3 biji, Menteri Pertahanan 3. Begitu juga bila pergi ke Vietnam. Vietnam ni Menteri Pertahanan amat tinggi kedudukannya. Mereka kapal terbang penumpang saya nak naik tu dibawa ke tempat VIP. Nak bagi Menteri Pertahanan naik ni, sonok. Kasut kita ada orang cuci, butler ada, semua lengkap. Pintu kereta tak sempat buka, dia orang akan buka untuk kita. Itu nak naik kapal terbang, mana menteri pun tak macam saya, boleh naik bila-bila masa. Lapangan terbang aircraft ni saya turun berapa kali dah. Kapal terbang tentera, mana helikopter, mana jet tentera saya boleh naik. Nak pergi Sabah kan, nak pergi Indonesia kan, nak pergi Thailand kan, semua jet tentera saya boleh guna, Menteri Pertahanan. Raja, sultan-sultan, semua saya bertemu dan berbincang, mempunyai hubungan yang cukup baik. Yang di Pertuan Agong, Field Marshal, iaitu Ketua 5 Star, yang berhubung dengan Menteri Pertahanan. Begitu juga Panglima-Panglima Tentera. Kita duduk dengan penuh protokol. Syoknya jadi Menteri Pertahanan ini. Tapi hadirin sekalian, apabila berlaku rompakan dan tubuh kerajaan seperti yang berlaku sekarang, segala itu saya rela buang. Dan boleh kembali hidup bersama rakyat, insya-Allah. Kalau nak ikut protokol itu, biarlah saya merayu Tan Sri Mahyudin, ambillah saya sebagai menteri.
Gaji allowance pa boleh lah, walaupun taklah banyak sangat, tapi bolehlah hidup. Pegawai-pegawai cukup. Isteri saya pun ada seorang pegawai khas jaga dia. Tak ada menteri lain yang isteri ada pegawai untuk jaga. Menteri Pertahanan ada. Isteri saya pun lah tak ada pegawai dah, ikut saya pergi ceramah mengata. Memanglah kalau orang yang hadirin sekalian yang biasa duduk jadi menteri, dia tak mau tinggal dah menteri itu. Tambah sekali menteri yang penuh dengan protokol. Tapi hadirin sekalian, bila mandat rakyat dihina, dipermainkan begitu, memanglah segala kehebatan itu kita perlu. Tapi lebih perlu kita menghormati mandat yang diberi oleh rakyat. Memang sejak kita mengambil alih pemerintahan pada 19 Mei, saya mengangkat sumpah 12 Mei tahun 2018. Lepas itu kabinet terus bermesyuarat, berbincang. Naratif dicipta, yaitu kerajaan Pakatan Harapan, kerajaan ditunggangi oleh DAP. Ini dimaini pada awal. Cara permainan ini memang sistematik. Saya yakin deep state terlibat. Dimainkan isu ini secara tersusun supaya rakyat terpengaruh, mengatakan bahawa kerajaan ini kerajaan yang dikuasai oleh DAP dan pro-Cina. Ini yang dimainkan. Isu tabung haji, isu adib, isu Felda. Bahkan segala fake news itu walaupun kita buat report, tak ada penangkapan. Sekarang bila Saudara Faiz dan sebagainya hadir satu himpunan, mereka dipanggil oleh pihak berkuasa. Sebelum itu macam tak ada. Fake news ini dibiarkan berleluasa sehingga memerangkap pikiran rakyat bahawa Cina telah memerintah Malaysia. Ini cara dimainkan. Dan pegawai-pegawai kerajaan ada yang terpengaruh dalam hal ini. Sebab itulah kerajaan ini perlu diselamatkan kerana Cina atau bukan Melayu telah memerintah Malaysia. Hadirin sekalian, daripada sebelum pilihan raya sampai sekarang kita bercakap, hak-hak Melayu yang hilang selama ini, DAP kah yang menghilangkannya atau Melayu UMNO? Tabung haji seorang lembaga pengarah pun tak ada daripada DAP. Lembaga pengarah Felda, ada orang DAP? Siapa yang pengambil duit dalam hal saham Felda itu siapa? FGB apa? FGB, bukan LGBT, FGB. Sekarang dibicarakan tu, hak tak berapa tinggi tu. Artinya tabung haji, Mara, Felda, Risda, Felkra, semua yang menghabiskan wang, semuanya yang bertanggungjawab orang Melayu. Tapi sekarang dimainkan, ini Cina punya kerja. Hadirin sekalian, naratif ini dimakan oleh rakyat. Pembohongan ini dimakan oleh rakyat. Diterima. Sebab itu isu kita lihat, isu komunis dimainkan dengan isu LTTE untuk menarik orang Melayu terutama sekali mengatakan bahawa kerajaan Pakatan Harapan ini tidak membela Melayu. Ini naratif yang dimain secara sistematik, bersistem. Akhirnya hadirin sekalian, kira-kira sebulan yang lalu saya bertemu dengan Tan Sri Mahyudin Yassin. Beliau kata, Mat, setiap pilihan raya kita kalah. Kita kalah di Tanjung Piai, kita kalah di Kimanis, kita kalah di Cameron Highland. Maka pilihan raya akan datang, kita akan kalah kerana orang Melayu tolak kita.
Kalaulah Pakatan Harapan kalah pada akan datang, itu tanda demokrasi. Kita sanggup terima kekalahan dalam pilihan raya. Betul ke tak? Dia kata kita kena bentuk kerajaan yang Malay base.